Okey, baik. So dalam soalan hari ni kita nak tengok balik macam mana kita nak buat soalan nombor 3. Okey. Apa yang kamu faham? Macam mana kita nak buat soalan nombor 3? So soalan nombor 3 dia suruh bagi PT. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu balik. Kalau dia bagi PT, kita nak buat mana dulu? Kita nak buat mana dulu? Oh, kita nak buat mana dulu? Kalau dia bagi PT. Okey, cepat. Kita mesti buat yang belah. Kita buat yang belakang dulu. Okey, kita mesti buat T dulu baru buat P. Ini kamu kena ingat. Okey, cikgu dah record dah video ni. Nanti cikgu akan send ke dalam grup kita supaya kamu boleh buat ulang kaji 2-3 kali. Mesti kalau dia tulis PT, bermaksud kita akan mula dari belakang. T dulu. Okey. Kemudian kamu tengok arahan dia. T tu suruh buat apa? T tu suruh buat transilasi. Okey, kita highlight dulu. Dia suruh buat transilasi. Transilasi 4 ni pergi kanan ke kiri? Siapa boleh bagi tahu? 4 ni pergi kanan ke kiri? Bagus. 4 ni pergi kiri. 4 pergi kiri? Positif kan? Positif maksudnya? Kanan. 4 pergi kanan. Negatif 2, atas ke bawah? Kalau negatif. Atas ke bawah? Okey. Yang lain tolong respon juga. Okey. Jangan tinggal ni je. Seorang je. Kamu tahu kan buat. Kamu saja tak mau jawab. Okey. So 4 pergi kanan, negatif 2 pergi bawah. Okey, kemudian kita kena buat pantulan. Pantulan tu kamu ingat buat apa? Cermin. Pada Y sama dengan negatif 3. Okey. So kalau Y dia punya cermin melintang. Kalau Y cermin dia melintang. Satu-satu cikgu tunjuk. Okey, bagi kamu faham lagi. So yang pertama sekali kita kena buat T dulu. Kalau kita rujuk yang ni, dia suruh kita buat T dulu. So bila kata kita kena buat T, bermaksud kita kena gerak titik yang dah diberi ni. Gerak titik yang diberi ni ke kanan 4 kali, ke bawah 2 kali. Okey, cikgu gerak. 1, 2, 3, 4. Turun bawah 2. 1, 2. Sampai saja tempat yang pertama, kamu plot titik. Sampai saja tempat yang pertama, kamu plot titik. So, lepas kamu plot titik, kamu kena baca berapakah koordinat dia kat sini. Berapa koordinat dia? Siapa nak baca? Titik ni. Kita mesti baca X dulu. Dapat cuba? Kalau tak, boleh type di ruang komen. Apakah titik dia kat sini? Mesti baca X dulu. X berapa ni? 4 dengan okey. So kamu dapat jawapan pertama, kamu tulis dulu. Okey, jawapan pertama 4, 1. Kemudian kamu buat anak panah. Apa maksud anak panah? Anak panah bermaksud kamu mesti sambung daripada titik yang kamu berhenti ni. Kamu nak sambung dia untuk buat P pula. Kamu nak sambung dia untuk buat P. P tu suruh buat apa? P tu suruh buat pantulan. Pantulan bermaksud kita nak buat cermin pada Y negatif 3. So, kita tengok paksi Y. Sini paksi Y, kamu cari mana negatif 3. Negatif 2, negatif 3, negatif 4. So, negatif 3 tu ada dekat sini. Jadi, kamu tanda sini dululah. Sini negatif 3. So, kamu buat apa? Ambil pembaris, buat satu garisan, potong dia. Buat satu garis panjang. Ini adalah Y sama dengan negatif 3. Ini bermaksud Y sama dengan negatif 3. Kemudian, daripada titik yang kamu berhenti tadi dekat sini, kamu akan tengok cermin. Okey. So, kamu tengok cermin sini.
Okey. Berapa kotak kamu tengok cermin? Okey, cikgu zoom. Berapa kotak kamu tengok cermin? Siapa nak bagi tahu cikgu? 4 kotak. Jadi, kamu akan keluar juga berapa kotak? 4. Sini tak cukup. Sini baru berapa kotak? Turun lagi satu. Tak apa, kamu agak saja. Okey, bukan agak, kita boleh kira. Cuba kamu tengok. Sekarang titik kamu di sini ya. Sekarang cikgu bubuh titik. Sekarang katalah titik kamu di sini. Tapi kamu tak tahu berapa. Sebab dah terkeluar daripada kotak. Tapi kamu boleh kira. Okey, kita tengok X dulu. X dulu berapa X? 4. Okey, kamu catat dulu. 4. Y kamu, Y kalau kamu kena tengok sini. Tapi kamu tak tahu sini berapa. So, kamu tengok sini negatif 4. Lepas tu negatif 5. Lepas tu negatif 6. Lepas tu negatif. Kelas, kalau kamu tak tahu, kamu susun negatif 5, negatif 6, negatif 7. Sebab kamu kena turun 4 kali. Yang ni baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So, bila kamu turun 4 kali, bermaksud kamu baru ada 1 number. Kamu kena turun lagi 3 number. So, kamu buat urutan negatif 4, negatif 5, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Jadi, Y kamu adalah negatif 7. So, kamu bubuh dekat ruang jawapan ni 4, negatif 7. Okey, kenapa cikgu nak ajak tu? Kerana setiap satu jawapan ni ada markah dia. Jadi total kat sini 2 markah dengan kamu buat benda ni saja. Itu pun cikgu dah pesan dah. Tajuk ni tak susah kerana dia melibatkan skill saja. Kita faham nak gerak kiri kanan, kita faham pantulan, kita faham putaran, kita dah boleh buat. Yang tu je. Okey? Tapi kita kena cubalah. Kita tak boleh biar saja. Okey, benda takkan main bergolek macam tu. Kita kalau tak cuba, benda memang takkan boleh ingat. Hari ni kalau tak cuba, memang tak ingat. Okey, kita tengok ni. Sekarang kita pergi. Kamu tolong bagi respon kat cikgu. Bagi tahu. Kalau RP, cikgu kena buat mana dulu? Kita kena buat mana dulu? Buat P dulu, baru buat R. Satu benda kamu kena ingat dekat sini, bila kamu nak buat transformasi, mesti mula dari belakang dulu. Baru boleh buat di depan. Kalau dia tulis RP, bermaksud kita akan buat dari belakang ke depan. Buat P dulu, baru buat R. Okey, sekarang kita dah tahu dah kita kena buat P. Lepas buat P, baru kita buat R. Tapi kita kena tengok juga, P tu suruh buat apa. Kita baca kat sini. Okey. Fatin boleh baca ke? P suruh buat apa Fatin? Fatin ada ke? Tak apa, ni Serina. Boleh ke? P suruh buat apa ni Serina? P tu dia tulis apa ni? Pantulan pada paksi X. Okey. R suruh buat apa? Putaran. Okey. Pada pusat negatif 1, negatif 1. Ini antara benda-benda penting kita kena highlight. Jadi sekarang ni, dia suruh buat P. Okey, bermaksud kita nak buat P dulu. Kita nak buat P. Okey. P ialah pantulan pada paksi X. Kita tengok ni X. So, garis je lah paksi X. Itu maksud dia. Paksi X. Tengok mana X, garis saja. Jadi, itu akan jadi cermin kita. Kemudian, bila kita dah tahu yang tu cermin kita, kita pun tengok cermin. Okey. So, kita tengok cermin berapa kotak ni? Berapa kotak kita tengok cermin? Mana Tami Selvi? Tami Selvi mana? Darshina. Tami Selvi. Berapa kotak kita tengok cermin?
2. Jadi kita akan keluar daripada kotak berapa? 2 juga. Okey, berapa bacaan titik dia? X dulu, baca X dulu. Baca X dulu. Bukan tak pandai. Siapa tak mau bagi jawapan, cikgu pun tak tahu. Okey. Baik, lepas tu sini titik dia. Okey. Sini macam ada titik dia. Okey, sekarang cikgu nak buat putaran. Bila cikgu nak buat putaran, cikgu kena ada pusat. Negatif 1, negatif 1. Jadi cikgu pun bawa titik. Mana negatif 1, negatif 1 kat sini. Sini pusat. So, cikgu buat apa? Cikgu buat T. Kamu ingat dah cikgu kata nak buat putaran kena buat T kan? So, cikgu buat T dulu. Contohnya, cikgu buat macam ni. Okey, sini turun. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa cikgu kena turun 1? Ataupun cikgu turun. Okey, sekarang cikgu turun. Betul tak cikgu turun macam ni? Tak boleh. Cikgu nak pergi titik ni. Okey, bagus pembeli. Cikgu nak pergi titik ni. Sekarang cikgu garis sini, cikgu sudah terlajak. Tak boleh. Cikgu kena padam. Okey. So, cikgu kena gerak 1 kali je, betul? Sebab apa cikgu kena gerak 1 kali? Sebab sekejap lagi cikgu nak cross, nak jumpa titik merah ni. Titik yang cikgu dah dapat tadi. So, before cikgu nak jumpa titik tu, cikgu tengok sini 1 unit. Jadi, semua cikgu kena buat T 1 unit. Okey. And then, barulah cikgu akan cross. Nak buat nazi. Okey. Jadi, kalau ini dah pergi kanan, ini kena pergi kiri. Dengan panjang yang sama. Kalau you tengok sini, 1, 2, 3, 4. Jadi, mesti panjang dia 4 kotak juga. So, cikgu pergi sini 4 kotak. 3, 4. Kemudian, sini cikgu turun bawah 4 kotak. Dan sini cikgu naik atas 4 kotak. Nampak tak? You akan dapat satu bentuk nazi. Jadi, jawapan you akan ada di sini. 1, 2, 3. Ada 3 titik yang you boleh cari jawapan. You tengok balik soalan. Putaran 90 darjah lawan jam. You stop di sini. Kalau you tengok betul-betul. You stop di sini. Kalau you pusing sini, bermaksud you ikut jam. Tapi kalau you patah balik, bermaksud you lawan jam. Kalau dia kata 90 darjah, you pusing sekali saja. You patah balik sekali saja. So, you akan ada di titik sini. Titik ni. Okey, macam mana kita nak baca dia? Kosong, berapa? 03. Itu cara baca dia. Okey? Cikgu dah bagi tahu kat kamu dah. Soalan ni tak ada pengiraan. Hanya skill pemahaman kita saja. Kita faham macam mana nak buat translasi. Kita faham macam mana nak buat pantulan. Kita faham macam mana nak buat putaran. Dan kita dah boleh buat. Tak susah pun. Okey. Kita tengok ini pula. PR. Kalau PR nak buat mana dulu? Cepat sikit. Nak buat mana dulu? Yes. Okay. Kita akan buat R dulu and then baru buat. Okay. Bagus. So, kita akan buat R dulu baru buat T. Kamu tiap-tiap kali nak buat soalan ni kamu tulis. Mana nombor 1, mana nombor 2. So, kita nak buat R. Kita tengok. R suruh buat apa? Oh, yang ni cikgu tak tulis. Jadi, yang ni P, yang ni R. So, R suruh buat apa? Putaran 270. Okey, jangan takut dengan 270. 270 ni, kalau dalam bahasa lain dia ialah 90. Okey, dia ialah 90. Ataupun, kamu ingat macam ni je. 270 ialah pusing 3 kali. Okey, mari cikgu bagi tahu kamu. 90 pusing sekali. 180 pusing 2 kali. 270 pusing 3 kali. Pusing 3 kali pusing.
3 kali lah, titik yang ketiga baru kamu akan jumpa. Okey, so sekarang kita nak buat putaran pada asalan. So kita tengok dah, kita ada di sini. Okey, kita ada di sini. Kemudian kita kena tengok kita punya center. Pusat kita ialah di asalan. Asalan means origin. So origin ada di mana? Ada di sini. Lepas tu cikgu kata buat apa? Buat huruf T. Buat huruf T dulu. Okey, sekarang cikgu buat. Betul? Betul kah? Betul? Apa silap cikgu? Aku mampu je. Cikgu dah terlajak kan? Cikgu dah terlajak ni. Cikgu nak jumpa dia ni. Ini boyfriend kita. Kita nak jumpa dia. Kita sudah terlajak. Jadi, kita jalan-jalan. Alamak. Aneh ada di sini. You punya boyfriend ada kat situ. Jadi, sebelum you nak pergi jumpa dia, sebelum you nak cross, you kena buat bagi sama dulu. T dulu. Sebab sini 2, semua you kena buat 2. 2, 2, 2. And then baru you cross. So you cross jumpa dia. You nak jumpa dia. Okey, 1. Kalau ini dah ke kanan, bawah ni kena ke kiri. Dengan jarak yang sama. 3. Okey. 3. Kemudian sini pun kena naik atas 3. Turun bawah 3. Bagi pelajar India dia senang bentuk ni. Dia tahu ini ada bentuk dalam agama Hindu memang ada. Okey. Okey. So sekarang kita ada 3 titik. 1, 2, 3. Okey. Jadi sebab cikgu kata 270, dia kata apa? 270 ikut arah jam. So cikgu kena pusing 3 kali. Dari sini. Okey. Baru sekali kan? Lepas tu cikgu kena pusing lagi sekali. Baru 2 kali. Cikgu pusing lagi sekali. Baru cikgu dapat kat titik sini. Jadi cikgu telah pusing 3 kali. Itu maksudnya apa ni? 270. Kita telah pusing 3 kali. Okey. So lepas kita pusing 3 kali, so kita dapat titik yang ketiga ni lah. Okey, macam mana nak baca titik dia? -2, 3. Okey. So kita tulis kat sini. -2, 3. Okey. Kemudian kita akan sambung buat P pula. Kat mana P? Dari titik yang kita berhenti. Kita stop di sini. Sekarang kita nak buat P. P kata apa? Pantulan pada garis X3. So kita tengok X, kita tengok nombor 3. Mana X? Okey, kita tengok X. Tengok paksi X. Tengok paksi X. Cari nombor 3 dekat sini, kita cross. Kita buat satu garis panjang. Ayuh. Kat sini X sama dengan 3. Kat mana kita berhenti tadi? Kita berhenti kat sini tadi. Kemudian kita tengok cermin. Kita pun tengok cermin. Okey. Berapa kotak kita tengok cermin? 5. Jadi kita kena keluar pun 5 kotak. Okey. So, berapa titik dia? 8, 3. Okey, 8, 3. So, kita pun bola dekat sini. 8, 3. Dapat tak? Kalau kita buat, tiap-tiap kali kita buat, memang kita akan senang dan tak akan lupa. Okey, kita tengok nombor 7. TP. So, TP nak buat mana dulu? Yes, P dulu. Tiap-tiap kali buat, tulis dulu. Mana nak mula dulu? So, P pula kita tengok. P apa? Pantulan lagi pada paksi X. Senang. Tengok paksi X, buat satu garis. Yang ni cermin kita. Kemudian kita tengok kita ada di mana? Kita ada di sini. Tengok cermin berapa kotak? 2. Jadi keluar daripada cermin pun 2 kali. So bubuh titik dekat sini. Berapa bacaan dia? -3, -2. Kamu kalau tak tahu baca koordinat, tolong bagi tahu kat cikgu betul-betul.
Okey, biar cikgu akan ajak sayang. Kamu boleh buat tapi tak erti baca koordinat. Yang tu pun susah juga kita. Tak boleh juga. Kita boleh buat tapi tak tahu baca, tak tahu apa, tak tahu baca koordinat tak boleh. Okey. Jadi kita kena tahulah sekejap. Okey. Kemudian selepas tu kita dah berhenti di titik tu, sekarang kita nak sambung dengan buat transilasi. Transilasi pula kita kena tengok. Kalau negatif 1 kita kena gerak ke kiri. Kalau 2 kita gerak ke atas. Nombor yang ada di atas hanya akan gerak kiri kanan. Kalau dia negatif, dia kiri. Kalau dia positif, dia kanan. Nombor yang ada di bawah, dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau dia positif, dia gerak ke atas. Kalau dia negatif, dia gerak ke bawah. Okey, jadi kita pun sambung daripada titik yang kita berhenti tadi. So, kita gerak ke kiri sekali. Okey. Gerak ke atas 2 kali. 1, 2. Okey, cikgu sampai dekat sini. Macam mana cikgu nak baca titik dia ni? Kamu pandai baca titik. Kalau kamu tak boleh buat, sayang. Negatif 40. Ni, dah boleh baca titik ni. Sayang, kamu boleh skor 2 markah dah. Kalau kamu tak boleh buat. Okey. Okey. Baik, seterusnya kita tengok TR. TR, okey. TR maksudnya kita nak buat mana dulu? Kita kena buat R dulu. Jadi tiap kali buat tulis nombor 1, nombor 2. So R apa? R ialah putaran 180 pada pusat 1, 2. Jadi kalau kita tengok pusat tu kita kena buat titik dulu. Mana pusat 1, 2? Okey, kita tengok pusat 1, 2. Jangan tengok pusat sendiri pula. Tengok dulu kat mana pusat putaran. Ini pusat putaran. Okey, jadi cikgu duk cakap pusat-pusat, dia duk pergi tengok pusat dia. Okey. Lepas tu kita nak buat putaran. Daripada tempat kita berhenti tadi, macam tadi cikgu kata kita kena buat T dulu. Okey, lepas kita ambil lah, kita buat T. Betul tak cikgu buat ni? Tengok ni. Betul tak? Pasal apa? Sebab cikgu dah terlajak kan. You nak jumpa boyfriend you kat sini. You dah terlajak. Okey. So 3 kotak. Jadi kita akan buat T 3 kotak sini bawah. Kanan 3 kotak. Okey. 3. Okey, lepas tu buat sini. Okey. Sekarang baru cikgu cross. Okey, tengok cikgu cross sini. Okey, cikgu cross ni berapa? Berapa garisan? 5 kah? 1, 2. Okey, 5. Jadi, cikgu akan pergi kanan pun 5. 3. 3, 4, 5. Okey. Turun bawah pun sama. Una, rendam, muna, nala, anji. Atas pun 5. Betul tak? Betul ke cikgu kira? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so sekarang kamu tengok kita dah dapat dah bentuk Nazi. Okey, kalau orang India dia tahu ni bentuk-bentuk ada dalam satu agama Hindu kan. Ada bentuk macam tu. Tapi kalau kita belajar sejarah, yang ni bentuk Nazi nama dia. Okey, kemudian kita ada 3 titik. 1, 2, 3. Baik, dia suruh buat apa? Putaran 180. 180 kena pusing berapa kali? 2 kali. Okey. 180 tak payah ada arah. You pusing kat mana pun you akan sampai kat situ. Okey, jadi you pusing 2 kali ya. 1, 2. So you pusing 2 kali. Lepas you pusing 2 kali, you sampai dekat titik ni. Titik ni yang you kena baca. Berapa titik dia? Negatif 4, negatif 1. Okey. Lepas tu, cikgu tak siap lagi. Cikgu baru buat R. Sekarang cikgu sambung buat T. Dari tempat yang cikgu berhenti. So, T apa? Ke kiri 2 kali, turun bawah 2 kali. Itu cara dia. Kiri 2 kali, turun bawah 2 kali. Dari mana? Dari tempat cikgu berhenti. Kiri 2 kali, 1, 2, turun bawah 1, 2. Okey. So, okey, negatif 5 sini, lepas tu negatif 6. Okey, negatif 6 dengan? Negatif 6, negatif 3. Macam tu buat dia. Nampak? Senang. Okey? Okey. Baik. So, kita dah settle bahagian mencari image, titik image.
Kita dah settle bahagian mencari titik image. Masuk bahagian kedua nanti, esok kelas kita cikgu akan ajak pula kalau kata soalan tu minta kita untuk lukis pula. Jadi soalan nombor 9 hingga soalan nombor 12, kalau dia minta suruh lukis image, jadi kita akan tengok pula bagaimana cara untuk kita nak lukis. Okey, so itu kita akan tengok esok lah nanti. Okey? Boleh? Boleh Okey, jadi bagi siapa-siapa yang belum siap lagi, esok bukan esok. Bagi siapa-siapa yang belum siap lagi, kamu tolong siapkan sampai